Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni saya nak kongsikan berkaitan dengan satu sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penting kepada kita untuk sama-sama kita pastikan kita termasuk dalam kalangan hamba yang ada sifat tersebut. Apa dia? Itulah sifat al-khauf. Khauf ini apa dia? Takut pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. Yang dirahmati Nadir Masjid Al-Falah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Falah, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang tentu dan pastinya kita tak mampu nak kira banyaknya nikmat Allah, kerana setiap saat dan setiap detik yang kita lalui dalam kehidupan ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang ada kepada kamu itu adalah sekalian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pentinglah kita syukur pada Allah, iaitulah dengan menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah. Mata ya Allah bagi untuk melihat, kita lihat perkara yang dikehendaki oleh Allah. Telinga ya Allah bagi untuk dengar, kita dengar perkara yang memberikan kebaikan kepada kita. Lidah ya Allah Ta'ala bagi untuk bercakap, kita bercakap perkara yang memberikan kebaikan, keuntungan kepada kita. Begitulah sekalian nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama lagi, sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tapak kaki yang sentiasa berjalan menuju rumah Allah taala inilah yang akan dipermudahkan oleh Allah taala kakinya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan alhamdulillah Allah pilih kita selepas daripada kita selesai melaksanakan ibadah solat maghrib, kita duduk dalam majlis ilmu, yang mana kita tahu majlis ilmu ni Allah Ta'ala rahmati dan berkati.
kepada orang yang berada di dalamnya tersebut dan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sentiasa dapat istiqamah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni saya nak kongsikan berkaitan dengan satu sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penting kepada kita untuk sama-sama kita pastikan kita termasuk dalam kalangan hamba yang ada sifat tersebut. Apa dia? Itulah sifat al-khauf. Khauf ni apa dia? Takut pada Allah. Sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang disebut oleh Allah Taala, yang mana dia termasuk dalam sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dalam banyak sifat-sifat yang terpuji tersebut, maka ulama meletakkan di antara sifat yang utama yang mesti kena ada kepada kita dalam hati kita, iaitulah al-khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila sebut kata takut ni, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, apa yang disebut dalam Al-Quran tentang orang yang ada sifat takut ni? Disebutkan oleh Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang ada sifat takut ni, Allah Ta'ala himpunkan kepada dalam diri dia tersebut, iaitulah ada 4 perkara. 4 perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang hatinya tersebut takut kepada Allah, iaitulah apa dia 4 perkara tersebut. Yang pertamanya, Allah Ta'ala bagi hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya, Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang Allah kepada orang yang ada hatinya itu takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiganya, Allah Ta'ala mencampurkan ilmu pengetahuan dalam diri dia. Dan terakhir sekali yang disebut, iaitulah orang yang ada khauf dalam hati dia, iaitulah Allah Ta'ala letakkan dia termasuk dalam kalangan orang yang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan 4 perkara tersebut? Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-A'raf. Allah nyatakan apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hudan wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Allah nyatakan dalam ayat ini petunjuk dan rahmat Allah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka, iaitulah mereka yang takut daripada melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut Allah Taala nyatakan apa dia? Hudan wa rahmatun. Inilah yang menunjukkan kepada kita Allah Taala mencampurkan kepada hati seseorang yang beriman kepada Allah, yang ada dalam hati dia tersebut takut kepada Allah, hudan, petunjuk Allah. Kenapa penting sangat tuan-tuan semua kita nak petunjuk Allah? Sebab dalam setiap langkah dalam kehidupan kita ni banyak perkara yang kadang-kadang kita keliru. Banyak kadang-kadang perkara yang kita nampak itulah baik tapi hakikat buruk. Kadang-kadang kita nampak itulah kebenaran, hakikat itulah perkara yang salah. Namun bagi orang yang sentiasa diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dalam setiap gerak-gerinya tersebut, maka dia akan berada dalam kalangan orang yang sentiasa berada di atas kebenaran. Kerana itulah kita sentiasa minta pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Kita minta pada Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah yang mana benar itu benar ya Allah. Sebab di akhir zaman ni lebih lagi, yang nampak benar kita nampak sedemikian, rupanya itu salah. Yang salah itulah orang nampak benar. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau kita nak supaya setiap langkah dan gerak-geri kita tersebut sentiasa berada di atas kebenaran, maka itulah yang kita berhajat agar Allah Ta'ala sentiasa mencampurkan dalam kehidupan kita, itulah hudan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah Ta'ala sentiasa memandu kehidupan kita, agar kita berjalan sentiasa menuju kepada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mendapat hudan ni siapa dia? Iaitulah mereka yang takut pada Allah. Dan keduanya apa dia? Warahmatun. Allah Ta'ala mencampurkan dalam hati seseorang yang mana ada sifat dalam dia, hati dia tersebut al-khawf ini, iaitu Allah Ta'ala turunkan rahmat, kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Inilah yang kita nak tuan-tuan semua, rahmat Allah. Sekalian kita ini, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kalau nak beli dengan syurga Allah tak dapat kita. Tapi sekalian kita boleh dapat syurga ni dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita sangat berhajat dengan rahmat Allah, dan bagaimana untuk kita dapat sedemikian, iaitulah kita sentiasa melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Allah Taala orang yang boleh mendapat rahmat ini adalah mereka yang takut kepada Allah. Di tempat yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, itu yang kedua disebutkan bagaimana lebihnya orang yang, bagaimana Allah Ta'ala memberikan kepada orang yang sifatnya takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi apa disebut tentang yang ketiganya, Allah Ta'ala menghimpunkan juga kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala ni apa dia? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itulah Allah Ta'ala mencampurkan ke dalam hati orang yang takut ini, itulah ilmu pengetahuan. Sebab itu Allah nyatakan dalam ayat tadi, sesungguhnya mereka yang takut pada Allah itu dalam kalangan orang yang disebut orang yang alim, orang yang berilmu. Kerana dengan ilmu tersebut, bila mana dia belajar, makin dia kenal Allah, makin dia belajar, makin dia tahu hukum hakam, dia tahu bagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana panduannya, bagaimana apa yang diajar oleh Nabi, dan sekalian daripada apa yang disebut dalam Alkitab, Al-Quran, dan apa disebut oleh Nabi SAW, maka dia mengetahui bagaimana cara dan bagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka ilmu itulah yang akan memandu dia. Maka kerana itulah Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah itu daripada kalangan hamba-hambanya, iaitulah hanyalah ulama, mereka yang berilmu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kita tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berhajat kita kepada ilmu dalam kehidupan kita. Kerana ilmu itulah muqaddimatul amal. Ilmu itulah permulaan kepada kita beramal. Kita buat sesuatu pekerjaan, kita buat sesuatu amal ibadah. Maka panduannya di mana? Panduan daripada ilmu. Ilmu itulah yang menunjuk bagaimanakah kaifiat, bagaimanakah cara dan bagaimanakah hukum hakamnya. Supaya kita sentiasa mengikut dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh ikut suka hati kita. Tak boleh duk rasa-rasa. Tapi bila mana kita ada ilmu, maka dia akan menyuluh dalam setiap apa yang kita lakukan dalam ibadah tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, itulah disebutkan yang ketiganya, Allah Ta'ala mencampurkan kepada mereka yang takut kepada Allah, iaitulah ilmu pengetahuan. Dan akhir sekali yang keempat yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang ada sifat takut, iaitulah Allah Ta'ala menyatakan apa dia? Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Iaitulah Allah mencampurkan redha kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa disebut? Iaitulah mereka yang mendapat redha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Bayyinah. Allah Ta'ala kata Allah redha akan mereka dan mereka pun redha, yakni sentiasa bersyukur dengan ketentuan dan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa balasan dia? Balasan ini hanyalah diberikan kepada mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disebut dzalika liman khasyiya rabbah. Demikianlah balasan tersebut, iaitulah Allah Ta'ala redha dan mereka itu redha dengan ketentuan Allah, iaitulah mereka yang takut daripada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, kerana itulah penting dalam kehidupan kita, mestilah kita mendatangkan rasa takut. Takut ni bukan untuk menjadikan kita gelisah dalam hidup. Gelisah hidup ni kalau orang tak buat perkara yang salah yang melibatkan kepada manusia ataupun sebagainya, dia jadi gelisah. Tapi takut kepada Allah ni apa dia? Untuk kita sentiasa dalam setiap gerak-geri kita tersebut, dalam setiap apa keputusan yang kita ambil, tindakan kita dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup, sentiasa kita melihat apakah perkara tersebut yang disuruh oleh Allah, dituntut oleh Allah, diperintah oleh Allah, ataupun sebaliknya. Barulah kita tak akan berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kenapa orang sedemikian dia boleh buat maksiat? Kenapa dia boleh buat perkara yang mana dosa sedemikian tanpa dia rasa bersalah, tanpa dia rasa dalam diri dia tersebut bahawa perkara yang dia buat itu adalah dosa yang besar? Dia melakukan zina, mengambil minum arak ataupun buat perkara yang mana disebutkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa sedemikian dia berani? Sebab tidak ada dalam hati dia tersebut yang namanya al-khawf, takut kepada Allah. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, sebab itu kalau orang yang alim, yang benar-benar beramal dengan ilmu dia, dia tak akan berani buat sedemikian. Ya mungkin kita tersebut
Setiap orang itu ada salahnya, setiap orang itu ada kesilapannya. Namun bila mana orang yang alim tersebut, yang beramal dengan ilmu dia tersebut, maka dia akan sentiasa berhati-hati dalam setiap gerak-geri dia tersebut. Dia akan sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan. Maka kerana itulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat orang yang benar-benar berilmu kepada Allah SWT yang disebut para ulama, maka pasti kita akan melihat bagaimana kehidupannya, Masya Allah, Tabarakallah, sentiasa meletakkan setiap apa yang dilakukan tersebut mengikut perintah Allah. Terjatuh dalam maksiat itu perkara yang tentu ada dalam diri tersebut, tapi bagaimana Allah Ta'ala menutup keaiban dan Allah Ta'ala memberikan keampunan bila mana kita sentiasa bertaubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah 4 perkara disebutkan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala. Bagaimana orang yang mendapat yang disebut petunjuk rahmat, ilmu dan keredaan ini ialah kepada orang yang takut kepada Allah. Dan disebutkan lagi dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa dia orang yang takut ini? Kata Nabi SAW, sesiapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu itu akan takut kepadanya. Dan sesiapa yang takut kepada selain Allah Ta'ala, maka Allah akan menjadikannya takut terhadap segala sesuatu. Inilah sifatnya. Orang yang takut pada Allah, yang lain akan rasa takut kepada dia. Segala sesuatu yang lain itu akan takut kepada dia. Lepas itu kita sendiri tengok orang yang benar-benar takut pada Allah. Para ulama, orang yang datang contohnya, Masya Allah, datang habaib daripada Yaman, daripada ulama Mesir, daripada ulama mana-mana kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah. Keizzahan yang ada pada dia tersebut, kita sendiri pun rasa takut, rasa segang, rasa perkara tersebut. Kerana apa dia? Allah mencampurkan sedemikian bila seseorang tersebut dia takut kepada Allah, sekalian yang lain tersebut akan takut kepada dia. Maka begitulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah SWT. Sifat yang ada takut. Takut itu akan menjadikan seseorang tersebut dia tidak akan gentar dan tidak akan takut kepada selain daripada Allah Ta'ala. Bahkan segala sesuatu yang lain akan takut pada dia. Namun sebaliknya bagi mereka yang takut kepada selain Allah, dia takut pada makhluk, dia takut kepada pandangan daripada manusia, dia takut kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikannya itu takut terhadap segala sesuatu. Dia akan jadi rasa dalam diri tersebut takut terhadap sesuatu. Sebab dengan makhluk pun dia rasa takut. Dengan makhluk pun selain daripada Allah dia rasa takut. Maka itulah menjadikan dia takut terhadap segala sesuatu. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, begitulah hebatnya Allah mencampurkan dalam diri seorang yang takut pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu saya ingat ada masa belajar dulu. Bila kita duduk sekolah dulu ada seorang ustaz tu, Masya Allah. Dia ni kalau kita tengok, dia kalau tengok Masya Allah lah. Tengok tu kita rasa, pelajar-pelajar ni biasa takut tengok dia. Tengok dia saja pun rasa takut dah. Mau minyak atar dia pun rasa takut. Tahulah kenapa sampai sedemikian. Mungkin Allah Ta'ala mencampurkan sebab amalan dia tersebut. Bukan kerana dia tersebut ikut suka je korang, tidak. Tapi bagaimana dalam diri tersebut nampak keizzahan, nampak kehebatan dalam diri dia tersebut. Orang yang hatinya takut pada Allah, maka yang lain akan rasa gentar. Bahkan keberkesanan bila mana dia menegur dan dia kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia denda ke ataupun satu perkara sedemikian, dia cukup berkesan. Cukup berkesan kepada orang yang kena terima daripada apa yang dilakukan tersebut. Inilah sifat orang takut pada Allah. Maka sekalian yang lain akan takut kepada dia. Nabi sebut lagi antara sifat takut ini apa dia? Disebutkan tentang takut dalam hadis kursi. Katanya apa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang membawa arti, demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan menghimpunkan 2 ketakutan sekaligus kepada hamba-Ku. Dan tidak pula aku menghimpunkan 2 keamanan sekaligus kepadanya. Maka apabila seseorang berasa aman dariku di dunia, maka aku akan memberinya rasa takut di hari kiamat. Dan apabila seseorang takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberinya rasa aman pada hari kiamat. Jadi ini hadis kursi, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi SAW, yang mana disebutkan demi kemuliaan dan keagungan Allah.
Yang mana dia katakan Allah Ta'ala ini tidak akan menghimpunkan kepada seseorang tersebut ada dua ketakutan dalam diri dia. Dan Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan dua keamanan dalam diri seseorang tersebut. Apa disebut dalam ini? Dia kata kalaulah seseorang tersebut di dunia dia merasa aman daripada Allah Ta'ala. Maksud dia rasa dalam diri tersebut bebas ikut suka dia. Di dunia tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak rasa takut pada Allah dalam diri dia. Dia rasa dengan apa dia buat tersebut, dia melanggar perintah Allah, dia buat perkara maksiat. Sekalian tersebut dia rasa aman dengan perbuatan tersebut. Dia tak takut kepada Allah Ta'ala di dunia tersebut. Maka apa Allah Ta'ala, apa dia sebut dalam hadis ni? Aku akan memberinya rasa takut di hari kiamat. Mana di akhirat nanti, dia akan berada dalam ketakutan dengan asbab di dunia tersebut, dia merasa aman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rasa aman apa dia nak buat, dia rasa tak ada masalah. Allah Ta'ala tak datangkan hukum sedemikian, Allah Ta'ala tak datangkan hukuman, Allah Ta'ala tak datangkan azab segera. Ingat, sekalian tersebut, dia akan berada di akhirat nanti dalam kalangan orang yang akan merasa takut di hari akhirat. Allahu Akbar. Pada ketika tersebut berbimbanglah dia, bersusahlah dia di akhirat dengan asbab di dunia tersebut, dia berada dalam keadaan sedemikian. Dan disebutkan lagi apa dia? Dan apabila seseorang tersebut, dia takut kepadaku. Dia takut kepadaku ketika mana di dunia. Mana boleh dia sentiasa mengikut dengan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dia tak melanggar perintah Allah SWT. Orang takut, dia tidak akan melanggar. Umpama kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seorang anak, bila takut kepada mak dia, bukan maksud dia tersebut dalam keadaan gelisah, tidak. Tapi dia sentiasa berhati-hati. Ingat, mak dia tak suka sedemikian, ayah dia tak suka sedemikian. Maka dia beringat, perkara tersebutlah perkara yang tak boleh. Tak boleh dia buat. Apa sebab akan mendatangkan apa dia? Marahnya ataupun sebagainya lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana takut itulah untuk kita berhati-hati agar tidak melakukan perkara yang tidak disukai atau perkara yang dilarang sama sekali. Begitulah kalau seseorang tersebut dia takut di dunia, maka takut tersebut itulah yang akan memastikan dia sentiasa memastikan diri dia tersebut tidak melanggar perintah Allah dan bahkan dia meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang takut dalam hadis kursi disebut akan apa dia? Seseorang yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberinya rasa aman pada hari kiamat. Mana di akhirat nanti dia akan rasa aman. Dia akan berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan berada dalam kalangan orang yang sentiasa dipermudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, dalam hadis ini menunjukkan apa dia? Allah Ta'ala tidak akan mencampurkan dua keamanan dan dua ketakutan dalam seseorang. Mesti ada salah satu. Kalau di dunia dia aman, di akhirat dia akan takut. Kalau di dunia dia takut, dia akan aman di akhirat. Begitulah pentingnya takut dalam diri kita, supaya mudah-mudahan kita di akhirat dipermudahkan oleh Allah dan kita mendapat keamanan. Iaitulah dipermudah segala jalan kita untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimanakah untuk mendatangkan sifat takut ini? Bagaimanakah cara supaya kita ini mencapai kepada hakikat yang disebut dengan al-khawf ini? Maka disebutkan apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketahuilah bahawa hakikat takut ialah rasa sakit dan terbakarnya hati disebabkan oleh khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai pada masa akan datang. Makna apa dia? Hakikat takut seseorang tersebut, dia merasakan sakit dan terbakarnya dalam hati dia sebut. Bimbangnya dia, bimbang dalam hati dia tersebut, terbakarnya hati dia tersebut. Sebab apa dia? Sebab khawatir. Bagaimana sesuatu yang akan terjadi dalam hidup dia pada masa yang akan datang. Bagaimana di mahsyarnya nanti, bagaimana di alam barzahnya nanti, kita cuba fikir. Allahu Akbar. Namun tak ramai orang fikir perkara tersebut. Namun orang yang sentiasa fikir bagaimanalah ya Allah, aku ni lihat orang mati duduk dalam kubur sedemikian berpuluh tahun, dia hidup beratus tahun tak diletakkan dalam sedemikian. Bagaimana keadaan aku bila mana berada tempat sedemikian? Bagaimana keadaan aku ketika tersebut tidak ada yang lain boleh tolong aku? Pada ketika tersebut tidak ada anaknya, tidak ada isterinya, tidak ada keluarganya, tidak ada hartanya, tidak ada segala-galanya. Hanya aku berada bersendirian dalam kubur tersebut. Bagaimanakah keadaan aku pada ketika tersebut? Dibangkitkan di mahsyar nanti, bagaimana keadaan aku ketika mana dibangkitkan nanti? Adakah dalam keadaan yang baik? Ataupun sebaliknya, kedudukan aku bagaimana?
Adakah sampai aku untuk sampai bertemu dengan Nabi, dapat minum daripada telaga Nabi SAW? Ataupun sebaliknya. Ataupun mungkin Nabi SAW tak memandang sedikit pun pada muka aku. Kita fikir sedikit. Bagaimana untuk aku berjalan di titiang sirat? Bagaimana amal aku kalaulah ditimbangkan pada saat Allah Ta'ala kalau panggil pada ketika ini? Adakah amal aku ni adakah lebih daripada apa yang aku lakukan? Dosa aku macam mana aku nak jawab di hadapan Allah? Sekalian dosa tersebut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah seseorang tersebut dia memikirkan bagaimana keadaan dia masa yang akan datang tersebut, dia tak akan berani. Dia tak akan berani buat perkara yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kemurkaan Allah. Sebab dalam keadaan begitu pun dia dah rasa takut dah dengan apa yang dia nak bawa pada saat ini. Kalau ditambahkan lagi dosa dan maksiat, bagaimana nak jawab di hadapan Allah? Terkelulah pada ketika tersebut. Bahkan Allah akan buka segala keaiban kalau nak yang kita lakukan di dunia terdahulu. Apa yang kita buat tersebut, yang kita tak minta taubat pada Allah, yang kita tak minta pada ampun kepada Allah SWT, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semuanya akan terzahir. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, takut ni apa dia? Hakikat takut tersebut ialah rasa sakit dan terbakarnya hati disebabkan oleh khawatir akan terjadinya sesuatu yang dia tak inginkan. Tak ada orang ingin dalam hidup dia tersebut dikuburnya nanti dalam keadaan diazab oleh Allah, datangnya apa yang disebut dengan ular, macam-macam perkara yang datang pada ketika tersebut yang tak boleh kita nak fikir keadaan. Namun disebutkan oleh Nabi SAW keadaan orang tersebut sekiranya kalau dia tersebut ahli maksiat, maka dihukumkan sedemikian. Allahu Akbar. Tak ada orang yang boleh jamin dia akan selamat di kuburnya tersebut dijadikan sebagai salah satu daripada taman syurga. Tak ada orang yang boleh jamin dia di akhirat nanti, di mahsyar nanti, dibangkit dalam keadaan yang sangat baik yang boleh bertemu dengan Nabi SAW. Tak ada orang yang boleh jamin di titian sirat tersebut dia boleh melalui titian sirat dengan sepintas kilat. Tak ada orang yang boleh jamin. Bila mana kita sedemikian memikirkan keadaan tersebut, maka apakah keadaan kita? Tentu kita akan rasa takut. Allahu Akbar. Bagaimanakah keadaan kita bila mana keadaan sedemikian kita nak lalui perjalanan yang sangat jauh yang menentukan sama ada kita ahli jannah ataupun yang disebut ahli nar, sama kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, begitulah yang disebutkan dengan hakikat takut, iaitulah rasa bimbang dan rasa sakit dalam hati tersebut, memikirkan bagaimanakah keadaan masa yang ke depan nanti. Kadang-kadang ketakutan tersebut adalah kerana berlakunya dosa-dosa. Dan kadang-kadang kita sebut datangnya sifat takut itu adalah kerana dosa dalam hati kita. Allahu Akbar. Kita ni dosa banyak tuan-puan semua. Hidup kita kalau kita nak kira, tak ada lah. Tak mampu nak kira, banyak sangat dosa setiap hari kita dengan dosa. Waktu kita dulu umur belasan tahun sampailah kepada saat ni. Kalau umur kita daripada umur 12 sampailah kepada saat ni umur 30, 40, 50. Banyak mana dosa yang kita tahu, yang kita buat. Terlalu banyak dosa kita. Sehingga kan kadang-kadang ada perkara yang kita buat tersebut, kita tak rasa apa bersalah. Kita tak rasa silap. Contohnya apa dia? Kalau mata tersebut selalu melihat maksiat, kadang-kadang tak rasa bersalah dengan memandang maksiat tersebut. Mendengar perkara yang disebut dengan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dengan orang mengumpat, dengan orang sebut keaiban orang lain, kita kadang-kadang tak rasa bersalah. Sebab apa? Sebab terlalu biasa sangat dengar. Selalu sangat dengar dan selalu sangat kita memandang perkara tersebut. Cakap benda yang tak baik, cakap benda yang kadang-kadang kita hina orang tersebut, kita kata orang tersebut, kita buka keaiban tersebut, tak rasa bersalah. Sebab apa? Sebab dah biasa dah. Dah biasa dalam diri tersebut dengan cakap sedemikian. Maka akhirnya sebati dalam hidup tersebut. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah keadaan orang yang mana dalam hati dia tersebut sentiasa mengulang dan mengulang daripada kesilapan dan perkara yang disebut dosa tadi. Namun orang yang insaf, yang kembali kepada Allah Ta'ala, bila mana dia ingat dengan dosa-dosa dia buat tersebut, maka datang dalam diri dia rasa takut. Allahu Akbar. Teruknya dulu dia. Macam-macam apa dosa yang dia tak buat. Macam-macam dosa dia buat. Bila dia teringat ke dosa tersebut, datang dalam dia Allah takut. Baik, itulah disebut dalam hidup ni, kata para ulama, mesti ada yang disebutkan apa dia. Iaitulah yang pertamanya al-khawf. Yang keduanya adalah apa dia. Mesti ada dalam diri tersebut ar-raja. Mana sifat takut dan sifat mengharapkan. Orang yang banyak dosa dalam diri dia, dia kena banyak al-khawf, rasa takut tadi. Namun orang yang dia tidak mengekali kepada dosa tersebut, dia tidak melakukan dosa, maka dia mesti kena ar-raja,
Iaitulah mengharapkan agar amal dia tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketumpang yang rahmati lagi dikasih Allah Ta'ala, maka disebutkan kadang-kadang ketakutan itu adalah kerana berlakunya dosa-dosa, maka dengan asbab daripada dosa tersebut dia bimbang Allah Ta'ala ampun ke tidak dosa dia tadi. Apa dia buat, Allah Ta'ala ampun ke tidak. Dia cakap sedemikian, dia pernah buka keaiban orang tersebut sampai orang tersebut malu. Nah, dia pernah mengata orang tersebut, dia pernah ambil benda orang lain, dia pernah perkara sedemikian ataupun perkara yang lain. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pernah tinggal kewajipan, pernah tinggal semayanya, pernah tinggal puasa, pernah tinggal bayar zakatnya, pernah tinggal perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka sekalian tersebut difikirkan bagaimanakah keadaan dia tersebut. Adakah dengan dosa tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka asbab daripada dosa tadi dia mendatangkan kadang-kadangnya ketakutan dalam diri tersebut kerana bimbang takut-takut Allah Ta'ala tak terima daripada taubat dia tersebut, tak terima daripada tak terima daripada permohonan dia tersebut. Dan yang utama dia sebut kadang-kadang ketakutan daripada Allah Ta'ala, iaitulah dengan mengetahui sifat-sifatnya yang mesti mendatangkan ketakutan tanpa penerakan. Iaitulah yang keduanya, antara cara untuk kita mendatangkan takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita mengetahui sifat-sifat bagi Allah, kita mengetahui bagi Allah Subhanahu wa taala, itulah kita mempelajari perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Itulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ataupun disebut dengan ilmu akidah. Kerana orang yang benar-benar mengenal Allah Taala ataupun disebut dengan arifin ataupun arif billah, itulah orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kenal Allah ni setiap masa dia akan pastikan dia akan berada dalam ketaatan kepada Allah. Dia tak akan biarkan masa begitu saja, dia tak akan biarkan perkara tersebut dihabiskan perkara yang merugikan dia, namun dihabiskan setiap waktu tersebut dengan ketaatan pada Allah. Sebab itu tak boleh kita lihat kenapa sampai orang boleh baca khatam setiap hari Quran. Kenapa dia boleh baca, dia boleh solatnya, beratus, setiap hari dia boleh buat sedemikian amal tersebut. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana apa dia? Hati dia tersebut rasa takut pada Allah. Hati dia tersebut, dia memandang setiap gerak-geri dia tersebut sentiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas saat pun dalam hidup dia, manakala semuanya adalah menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara cara bagaimana kita nak mendapat sifat takut tersebut, iaitulah mengenal Allah. Tambahkan ilmu akidah, tambahkan ilmu yang itulah mengenal Allah Ta'ala. Kerana makin kita mengenal, makin kita tambah takut pada Allah. Umpama kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang bila mana sampai tahap dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita sebut apa dia. Sebagaimana dalam hadis yang kita pelajari, disebutkan apa dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dikatakan al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa maksud ihsan disebut? Inilah yang kita sebut peringkat dalam berkaitan dengan hati. Itulah kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Inilah yang disebut dengan maqam musyahadah. Hati yang sentiasa memandang Allah Subhanahu wa taala. Maqam musyahadah ni tinggi. Dan kalaulah kamu tak sampai kepada peringkat tersebut, walam takun tarahu fa innahu yarak disebut. Kalaulah kamu tak sampai peringkat yang disebut dengan musyahadah, maka fa innahu yarak, iaitulah kamu sentiasa merasakan diperhati dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan yang disebut dengan muraqabah. Orang yang sentiasa merasakan diri dia tersebut diperhati dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama kita tanpa semua, kalau kita naik motor, tiba-tiba naik motor sedemikian, kita nak berjalan depan tu, tiba-tiba lalu tempat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak berhenti kat trafik light, tiba-tiba kita tak pakai topi keledar tu, agak-agak macam mana? Tiba-tiba bunyi pula ada motor polis ke macam. Waktu tersebut kita pandang ke tidak boleh tersebut, tak pandang dah. Tapi dengar macam ada bunyi sedemikian tu, kita dah rasa macam seolah-olah polis tu tengah pandang dia. Maka tentu dalam keadaan tersebut apa dia? Kita cukup-cukup dah rasa takut. Takut sedemikian seolah-olah apa dia? Tak tahu lagi polis dia mana. Ada ke tidak tak tahu. Tapi seolah-olah merasakan sedemikian.
maka tentulah akan lebih berhati-hati dalam setiap apa yang kita buat tersebut. Nah, jadi begitulah kehidupan kita. Bila mana kita merasakan dalam diri tersebut sentiasa dilihat dan diperhati oleh Allah Ta'ala, kita tak akan sekali-kali nak melakukan perkara yang akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia sebut? Maka dia kata ketakutan inilah paling lengkap dan sempurna, sebab orang yang mengenal Allah pasti melahirkan ketakutan kepadanya adalah secara semula jadi. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Inilah ayat yang menunjukkan kepada kita orang yang ada dalam diri dia tersebut, iaitulah takut pada Allah dalam kalangan orang yang disebut dengan yang berilmu. Kerana ilmu tersebut, dia mengenal Allah, dengan ilmu tersebut semakin dia menambahkan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, sebab itulah Nabi menyebutkan apa dia dalam hadis. Nabi katakan, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Akulah lebih takut kepada Allah Ta'ala daripada kamu. Bukan nak menunjukkan rasa nak apa dia sombong, tidak, tapi nak menunjukkan bahawasanya dengan asbab keilmuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, maka orang yang mendapat ilmu yang tinggi di sisi Allah, maka mereka inilah orang yang paling takut dalam kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang paling takut. Maka Nabi menyatakan, akulah orang yang paling takut di kalangan kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala, ketahuilah bahawa realiti dalam menghindari binatang buas, seseorang ini tidak akan takut kepadanya apabila dia tidak mengetahui mengenai binatang buas. Maka bila dia mengetahui bahawa di antara sifat binatang buas adalah membinasakan dan tidak mempedulikan, maka jika dia meninggalkannya bukan kerana kelembutan dan kasihan belasnya, maka sesungguhnya ia lebih hina di sisinya untuk dikasihaninya, maka tidak ia mesti ditakuti. Jadi didatangkan perumpamannya pada dia, seseorang tersebut kalaulah dia tidak mengenali dengan baik, seumpama kita sebut binatang buas, seorang budak nak kanak-kanak sedemikian, kalau dia nampak kita sebut contoh ular, maka kanak-kanak tersebut yang mungkin dia masih tidak mengenali ularnya sifatnya macam mana, bagaimana akibat dan kebinasaan kalaulah didekati pada ular tersebut, maka pada ketika tersebut dia tak rasa takut pun. Bahkan mungkin makin dekat, mungkin dia ingatkan tali umpama biasa, makin dekat dia dekat, benar, dan dia tak rasa takut pun. Berbeza dengan bapa kepada anak tersebut, tentu dia akan rasa takut dan makin menjauh daripada ular tersebut. Kerana apa dia? Kerana dia mengetahui hakikat bahawa ular tersebut akan membinasakan. Sekiranya kalau tidak berhati-hati, maka membinasakan diri dia. Maka akibat asbab daripada dia melihat bapa tersebut dalam keadaan sedemikian, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan turut sama rasa takut. Dia akan juga menjauh daripada ular tersebut. Begitulah kita sebut, bila kita mengenal, maka dia akan menjadikan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Taala, asas kepada kita dalam kita nak supaya masyarakat kita sentiasa mengikut panduan daripada Allah Taala, mestilah sentiasa ditanamkan soal bagaimana mengenal Allah, soal bagaimana akidah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalaulah ditanamkan dalam hati tersebut rasa kedak, ditanamkan dengan perkara yang disebut ilmu mengenal Allah, dia pergilah ke mana-mana sekalipun, kalaulah tidak ada manusia memandang sekalipun, tidak ada yang melihat apa yang dilakukan, dia tak akan buat perkara yang dalam oleh Allah Ta'ala. Dia tak akan adanya rasuah, dia tak akan ambil perkara yang salah lakunya, pecah amanahnya, dia tak akan buat perkara sedemikian. Dia tak akan buat perkara yang akan menyebabkan kemurkaan Allah. Sebab apa? Sebab dia sentiasa mengetahui setiap apa yang dibuat tersebut sekalipun tidak ada mata yang melihat, namun Allah Ta'ala sentiasa melihat dan memahati dengan setiap gerak-geri dia tersebut. Sebab itulah perkara asas utamanya yang kita kena tanam, mestilah itulah akidah, sentiasalah tambah dan tambah dari sudut ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti seseorang tersebut akan takut pada Allah dan dia akan jauh daripada maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kenapa banyak orang buat perkara maksiat, dia berani langgar tersebut sebab dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Dan itulah kita lihat bagaimana pendekatan Nabi SAW ketika mana di awal permulaannya dakwah Nabi SAW, apa asas yang ditanamkan oleh Nabi kepada sekalian para sahabat dan
kaum dia umat dia tersebut, iaitulah ditanam soal akidah. Maka kuat akidah tersebut menjadikan san dari setiap perbuatan tersebut sentiasa dia akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan gentar sekalipun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah taala. Kita sebutkan tentang soal al-khauf ini. Maka mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dengar azan dulu. Kita sambung sikit ya. Lepas pada azan insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ambil sikit lagi. Ini disebutkan tadi apa dia? Mana untuk menghasilkan rasa takut tersebut, iaitulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perkara yang utama kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ditanamkan soal akidah. Bila mana seseorang tersebut dia mengenal Allah, maka pasti dia akan merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia? Bila mana dia mengetahui terhadap kebesaran, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendatangkan kegurunan, melahirkan kegurunan. Maka inilah yang disebut takut yang paling sempurna dan paling terbaik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sesiapa yang mengenal kebesaran Allah dan dia tidak ada dan ketidakperluannya kepada makhluk, maka tentulah dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaulah seseorang tersebut dia lemah daripada mengetahui hakikat pengetahuan, maka cara merawatnya ialah apa dia? Dia memandang daripada orang-orang yang takut serta menyaksikan keadaan-keadaan mereka. Jadi cara dia kalaulah kita tersebut, mungkin dari sudut ilmu pengetahuan berkata akidahnya kita kurang, maka antara cara nak merawat tersebut ialah kita duduk dengan orang yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang takut pada Allah, orang yang ada sifat dalam hati tersebut yang kita sebut ada ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Maka bila kita duduk dengan orang sedemikian, kita sendiri pun akan terkesan melihat keadaan bagaimana kelakuan yang dia ada pada ketika tersebut. Maka insya-Allah tuan-tuan semua, sama-samalah kita pada hari ini kita tambahkan ilmu kita, tambahkan pengetahuan kita khususnya dalam soal ilmu akidah, supaya menambahkan makrifah pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan asbab daripada kenal itu, tentu dan pasti kita akan selamat. Itulah kita selamat daripada melakukan perkara yang akan menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana kita tak akan berani melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Maka sama-samalah kita hadirkan dalam hati kita sifat al-khawf ini. InsyaAllah 4 perkara yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ada hati tersebut, itulah akan menjaminkan dia tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dalam kalangan hamba sedemikian dan diberikan oleh Allah Taala, dan setiap apa yang kita lakukan ini dengan hidayah dan petunjuk oleh Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua ya Allah, kita mintakan agar Allah Ta'ala sentiasa merahmati kita, membimbing dalam setiap langkah kita, supaya mudah-mudahan kita mati tersebut dalam keadaan baik. Kita bangkit nanti, kita masuk dalam kubur dalam keadaan ditempatkan tempat yang terbaik, dibangkitkan dalam keadaan yang baik, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah untuk sampai ke syurga Allah Ta'ala insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat daripada apa yang dikongsikan daripada kita 40 asas agama ini, iaitulah berkaitan dengan al-khawf. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat beramal dengan apa yang disebutkan tadi insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang lemah itu datang daripada diri saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala kefahaman dan diberikan kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita pelajari insya-Allah. Wallahu ta'ala alam, alamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.